Oke, selamat petang. Oke, di sini saya ingin menyampaikan pembintangan berkenaan dengan kajian tindakan, yaitu tajuk pembelajaran etik bagi menarik minat dan perhatian pelajar dalam subjek Bahasa Melayu tahun 6 di SK Sungai Selepin. Oke, di mana kajian ini merupakan tujuan untuk menarik minat dan mengekalkan perhatian para pelajar, para murid dalam aktiviti PDPC, di mana murid kami adalah sedikit, itu seramai 4 orang murid dia terlibat dalam kajian ini. Oke, di mana kami seterusnya saya terus pergi kepada bahagian objektif. Oke, objektif kajian ini adalah untuk menarik minat, perhatian dan mengekalkan minat murid di dalam PDPC. Oke, kerana mereka mempunyai pencapaian yang sederhana di dalam pembelajaran. Oleh itu, corak kajian ini adalah untuk menarik minat murid ini, terutama untuk menyediakan mereka di dalam pendidikan semasa mereka di tahun tingkatan 1 nanti. Oke, seterusnya kita pergi pada refleksi PDPC kami saya selama ini. Oke, di mana pada refleksi ini, aktiviti PDPC di dalam kelas adalah sangat membosankan dan sering menyebabkan murid-murid amat kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Oleh itu, saya telah diberi keyakinan untuk mengajar dua buah kelas di tahap 2, yaitu kelas tahun 6 dan juga tahun 5. Oke, pada tahun 2020 ini. Oke, di mana kedua-dua kelas ini mempunyai sifat yang berbeza. Satu di tahun 5 adalah mempunyai masalah yang sangat sangat bermasalah lah berbanding dengan di tahun 6. Oke, ini disebabkan adalah bilangan murid di tahun 5 adalah seramai 11 orang dan bilangan murid di tahun 6 adalah 4 orang. Walau bagaimanapun, murid sedikit ini tidak menjaminkan kepada keadaan yang aktif, di mana pembelajaran mereka adalah sederhana sahaja. Kemudian fokus kajian saya adalah untuk menarik minat dan mengekalkan perhatian murid. Di mana melalui kaedah whole brain teaching yang saya dapati di dalam Google bagi murid-murid tahun 6. Dan objektif khusus kajian pula dalam menarik minat perhatian murid-murid dalam PDPC Bahasa Melayu, terutamanya tata bahasa. Dan seterusnya saya pergi kepada bahagian kumpulan sasaran. Bahagian kumpulan sasaran. Bahagian kumpulan sasaran adalah kumpulan sasaran adalah murid tahun 6, iaitu kerana saya telah bersama dengan mereka selama 6 tahun, jadi saya memfokuskan pada murid tahun 6 tersebut. Kemudian yang seterusnya pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kajian saya adalah berdasarkan pemerhatian di dalam dan juga luar kelas. Pertama, tinjauan masalah. Kedua ialah pemerhatian dan analisis tinjauan masalah. Semuanya telah saya bincangkan di dalam kertas kajian ini. Yang seterusnya merancang tindakan. Merancang tindakan adalah di mana saya akan mendefinisikan objektif saya. Yang pertama ialah menarik perhatian murid. Kedua, mengekalkan perhatian murid dalam PDPC. Dan ketiga, membolehkan murid terlibat secara aktif dalam PDPC. Kemudian yang seterusnya adalah kaedah kajian. Yang pertama adalah saya telah memilih sasaran. Kedua, memilih bahan pentuturan. Ketiga, melaksanakan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah pemerhatian dan refleksi. Pemerhatian telah dilakukan dan mengisi markah pada papan mereka yang saya letakkan di belakang kelas. Kemudian murid akan diajar menggunakan kaedah berpasangan dan saya akan tukar-tukarkan mereka mengikut kaedah 1 dan 2. Seperti yang telah terdapat di dalam kertas cadangan kertas kajian saya ini. Jadi begitulah pembintangan saya untuk kajian tindakan yang saya rasakan belum sempurna. Ini disebabkan oleh bilangan murid yang sedikit dan juga terdapat beberapa lagi yang belum saya selesaikan. Sekian, terima kasih.